Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Okey ya, saya present ya. Nanti kalau ada siapa nak masuk, tolong bagi tahu lah. Okey, sebenarnya hari ni yang saya nak share adalah cara untuk kita memproses data daripada Google Form yang biasa kita buat. Okey, biasanya kalau kita buat Google Form tu mungkin masa kelas, mungkin masa kelas kita akan buat Google Form untuk buat soalan quizzes kan. Lepas tu kalau macam dekat sekolah bila ada event, dekat sekolah kadang-kadang bila ada event, cikgu-cikgu akan ada dapat AJK sebagai untuk register. Untuk registration akan buat Google Form. Google Form, lepas tu buat QR code. Dan hari ni saya nak tunjukkan cara bagaimana kita nak memproses menghasilkan Google Form. Semua pernah hasilkan Google Form. Semua pernah hasilkan Google Form. Semua hands on ke hari ni? Kalau saya tengok dekat sini ada, Cikgu David. Sir David. Morning, Sir. Ya, morning Zana. Kalau macam untuk unit counselling, unit UBK tu mungkin boleh cara untuk memproses dan menunjukkan data ni kepada murid-murid dengan kita filter maklumat-maklumat yang hanya boleh dipaparkan. Bagaimana memproses data yang diperoleh, semak di respons, save di laptop, semak di respons dan save di drive sahaja. Kalau misal kata ada yang minta nak share, nak tengok tu macam mana kita share, macam tu je lah kan, on the spot. Carilah dekat drive kan. Bagaimana anda share data tersebut, share drive, upload dan send ke email lain-lain. Tak ada lain-lain ya. Hari ni kita tengok cara lain-lain. Cara lain-lain ni yang boleh kita paparkan, kita share satu link dan kalau misal kata untuk attendance class, misal kata attendance class PDPR, nak tengok kelas cikgu berapa ramai yang hadir hari ni. Jadi kita nak check. Kalau tanpa perlu check, kita hanya share satu link yang kita akan wujudkan di data studio. Ni basic data studio saja. First yang perlu kita buat adalah buat Google, kita akan buat Google Form. Ni saya akan ambil satu account yang baru sebab assumption saya semua tak pernah buka data studio. Ada tak yang pernah buka data studio? Tak pernah. Tak pernah dengar pun Zana. Tak pernah dengar. Ni first time dengar dan first time kita buat, kita boleh buat terus. Ya. Saya akan gunakan satu account yang tak pernah digunakan dan account ni bukannya account MOE. Saya nak tunjukkan cara je macam mana. Ada yang follow hands on yang ikut betul-betul ya, nanti bagi tahu sebab command dia mungkin tak sama. Saya guna yang dah sedia ada data studio yang dah sedia register. Contoh kita buat hari ni, kita buat kehadiran lah. Kena buat terus ya, kehadiran PLC ataupun kehadiran ke pusat sumber, kehadiran mengikuti sesi kaunseling, kehadiran ke mana-mana lah. Nama. Kalau misal kata ada nama, masukkan untuk soalan yang kita tak tahu siapa pesertanya, masukkan nama. Tapi kalau kita tahu siapa yang ahlinya, kita boleh masukkan fungsi drop down. Fungsi drop down, just copy senarai nama dari murid. Let's say ni kita ambil kelas saya, kelas 3 Uranus ataupun kelas-kelas daripada senarai tu, just copy sahaja untuk dapatkan senarai. Jadi bila murid tu masuk, dia klik nama dia je lah tanpa perlu menaip. Ataupun kalau nak suruh menaip boleh juga, cuma bila dia menaip akan jadi, akan jadi tulisan besar, tulisan kecil, lepas tu nama pula masuk nama samaran. Ada pelbagai cara sebenarnya. Let's say saya ambil sebilangan ni saja. Contoh untuk hari ni, copykan ke sini. Sama ada multiple choice ataupun drop down. Lepas tu pastekan di sini. Jadi akan keluarlah senarai murid. Ni senarai murid dan kita kata hari ni sesi kelas, apa nama kelas hari ni?
ada kelas bahasa Inggeris ke kelas apa, jadi dia akan tulis, ataupun kita nak tulis multiple choice bila dah ada senarai unit, setiap unit tu. Okey, tu bergantung kepada cikgu. Okey, sekarang ni dah siap satu Google Form ya. Okey, dah siap satu Google Form, saya akan share Google Form ni. Saya nak minta semua tolong isi. Kita akan dapat 6 je. Okey, bila cikgu dapat ni, link ni, klik je mana-mana nama budak. Okey, buat assumption. Nama siapa? Saya akan masukkan dalam Google Meet ni. Okey, saya akan masuk dalam chat box. Okey, dalam chat box ni cuba buka dan masukkan nama masing-masing. Bukan nama masing-masing. Okey, just klik je nama yang ada tu. Sebab saya buat drop down tadi kan. Okey, klik je nama. Ada 6, jadi kita akan dapat hasil 6 dulu hari ni. Okey, boleh buka semua kan? Okey, sekarang saya dah dapat satu respon. Okey, assumptionnya adalah murid yang masuk ni. Okey, saya dah dapat 2 respon. Okey, ni dah Okey, bila cikgu dah buat Google Form tu, biasa cikgu akan tengok dekat response kan. Okey, dekat borang yang kita boleh edit ni, kita akan tengok response. Dan dekat response tu kita akan create spreadsheet. Okey, ni adalah spreadsheet yang terhasil daripada respon murid-murid yang masuk. Kalau ada 40 masuk, 40 lah yang ada dalam tu. Okey, kita labelkan sebagai tadi apa? Kehadiran kehadiran PLC ataupun kehadiran kelas. Ini basic lah daripada maklumat yang dapat. Okey, daripada maklumat yang kita dapat ni, kita akan proses ke satu yang dipanggil sebagai daripada maklumat yang kita dapat ni, semua dah sampai dekat sini, dah buat Google Form masing-masing, dah ada spreadsheet. Okey, bila dah ada tu, kita buka satu tab baru, typekan Data Studio. Macam saya dah pernah buka. Okey, jadi dia akan ada senarai. Okey, cuba typekan Data Studio. Klik saja ke Google Data Studio. Okey, keluar apa kat situ? Siapa yang ada buat hands on? Sebab kalau yang baru masuk, dia akan keluar dan kita kena approve dan authorize. Okey, contoh macam ni sebab saya dah pernah buat. Saya nak tahu siapa yang baru first time buat dan follow tadi. Kalau buka Data Studio, dia akan keluar satu paparan yang kata kita kena klik approve dengan dia punya terms condition. Lepas tu kena authorize data daripada Google Sheet yang kita dah buat tu. Siapa yang baru ada buka? Tak ada Ada? Okey, kalau tak ada tak apa. Sebab bila akan keluar satu paparan, dia akan tanya setuju tak terms condition apa semua. Klik yes saja. Yes, tanda tick dan last kali authorize untuk kita masukkan spreadsheet yang ada. Ni sebab saya gunakan account yang pernah saya gunakan Data Studio. Kalau kita gunakan account yang tak pernah masuk, memang dia akan keluar satu declaration untuk kita terima semua terms macam biasa kita gunakan add-on dan extension. Okey, kalau dekat sini kita ambil blank report. Anna, sorry to disturb. Yes. Where to get the Data Studio? How to go there? You just add dekat new tab, dekat atas tu kan. Add new tab, type Data Studio. Dekat atas ni kan new tab, biasa kalau kita nak buat search tu, tambah, button tambah ni, type saja Data Studio. Lepas tu dia punya lambang macam ni. Ini adalah Google Data Studio, bawah Google. Okey tak? Okey, first tab ada Google Form. Lepas dah ada Google Form, kita masuk dalam spreadsheet. Bila dah ada spreadsheet tu, type dekat atas tu, button tambah, typekan Data Studio. Kak Zana. Ya? Saya pun tak pernah buka lagi Google Data Studio. Tapi tadi buka, macam dah ada keluar macam Kak Zana punya tu. Okey, kalau dah ada tak apalah, dia dah link terus. Cuma memang mungkin pernah buka dulu kot. Sebab kalau tak pernah, kita kena tik-tik yang ada button hijau tu. Mungkin kot, tak ingat dah. Okey lah, kalau dah ada ni tak apa. Jadi dah sama macam ni Sama. Okey, Ratna dah ada Google Sheet Google Sheet tu. Spreadsheet tu kena tahu nama spreadsheet tu apa. Senang nanti kita nak masukkan. Okey. Okey Zana. Ya? Akak baru masuk ni. Tajuk apa ni?
tajuk buat Google Form dah buat kan? Pernah buat kan? Tak pernah. Tak pernah? Apa Okey. tak tengok je. Tak pernah tengok. Okey. Sekarang ni kita dah buat Google Form. Google Lepas Form. Google Form, daripada Google Form tu kita akan dapat data. Data tu daripada response. Okey, response tu dia akan keluar dalam bentuk kita buat spreadsheet. Okay, dalam bentuk Google Sheet. Okey, kita dah ada Google Form, kita dah ada Google Sheet. Sekarang ni kita punya Google Data Studio. Semua pernah dengar, dah dengar perkataan Google Data Studio ni kan? Okey, Data Studio ni lah yang akan bantu kita untuk nak share, okey, untuk nak share maklumat-maklumat kepada parents. Kadang-kadang boleh juga share kepada parents. Parents nak tahu anak dia datang ke tidak hari ni. Kita tak payah nak bagi link tiap hari, tak payah nak bagi respon. Dapat satu link tu, dia akan scroll je tengok tarikh bila anak dia ada tak nama. Dia tengok je. Tapi maklumat yang kita bagi tu kita dah tapis. Kadang-kadang maklumat tu ada, mungkin ada yang kita termasuk dalam tu nama IC, nama penuh ke apa. Ni dari segi penyebaran maklumat tu lah. Okey, sekarang dah ada kat sini berapa orang yang dah ada sampai part ni? Dah ada ni semua. Okey, Ratna memang kosong macam ni je ke ataupun bawah ni dah ada? Kalau bawah ni dah ada means Ratna dah pernah buka lah. Tapi bawah dia kosong Kak? Bawah kosong tak pernah proses. Maksudnya tak pernah proses data yang kita terima. Okey. Tak apa. Nanti Koko boleh lah buat macam ni. Memang lah tu. Tak, sebab kita boleh tahu murid tu unit persatuan apa. Jadi dia boleh cari sendiri tanpa nak refer kepada guru. Okey. Okey Okey, bila dah ada macam ni, okey boleh terus Bila dah ada macam ni tekan button tambah. Kita nak buat satu report yang baru. Okey, untuk buat satu report yang baru. Nampak ni untitled report. Tak tahu lagi report apa yang kita nak buat. Maklumat yang kita ambil tu daripada mana? Kalau tengok dekat sini. Okey, siapa boleh respon? Maklumat yang ada kita ambil dari apa yang kita buat tadi? Google Sheet. Okey, yang ni semua jangan tengok, yang lain jangan tengok. Kita fokus dekat Google Sheet. Dah ada tak ni? Kita dah ada kan? Kita dapat dari Google Form tadi. Google Form, murid isi Google Form. Lepas tu kita ambil respons tu create spreadsheet. Spreadsheet tu adalah Google Sheet ni lah. Sama juga kalau maklumat tu kita ada dalam laptop, kita dah ada Google, kita dah ada Excel, kita kena masukkan dalam Google Sheet dulu. Okay? Kalau kita tak ambil maklumat dari Google Form, kita ada dah maklumat tu dalam laptop, dah ada satu Excel yang banyak tu, kita uploadkan dulu Excel kepada Google Sheet. Tapi kalau kita daripada Google Google Excel, masuk Google Sheet, kita nak proses, maklumat tu stop kat situ je. Dia tak bertambah. Kalau maklumat tu kita dapat dari Google Form ke Google Sheet, maklumat tu akan sentiasa update sebab update dekat Google Form. Banding yang tadi, dia tak bertambah sebab maklumat tu dah mati dekat Google, dah mati dari Excel. Kita pindah dari Excel je. Okay, nampak beza dua tu? Okay, lepas tu klik Google Sheet. Okay, nampak Google Sheet ni? Google Sheet apa yang kita masuk tadi, ingat tak? Okay, sebab tadi maklumat saya tadi dekat ni kan, saya gunakan akaun eDidik. Tapi bila buka ni, bila buka Data Studio ni, saya tak ada kehadiran PLC tadi. Nampak? Tak ada sebab masalahnya apa dekat sini? Kita kena matchkan akaun yang kita guna dengan Google Sheet yang ada. Melainkan kalau Google Sheet tu kita dah share. Okay, macam ni tadi saya tak share. Jadi saya akan buka Data Studio bawah eDidik tu sendiri. Tadi saya buka akaun eDidik buat Google Form. Jadi maklumat tu dekat eDidik sebab saya tak share. Kalau saya buat maklumat Google Form dekat MOE, Data Studio tu pun mesti MOE. Yang nak tentukan kita tengok dekat hujung ni nampak muka yang mana keluar kita punya profile tu. Okay, sekarang saya akan guna profile daripada eDidik punya. Supaya keluar balik maklumat daripada Google Sheet yang saya buat tadi. Ni.
Okay, blank report. Okay, blank report sebab ni saya buka balik yang apa tu, akaun yang asal. Kena ingat ni dekat, kita kena ingat kita punya Google Sheet tu dengan akaun yang mana. Pastikan sama dengan Google Form. Pastikan sama dengan Data Studio tu sendiri. Okay, dah nampak Google Sheet. Okay, pergi ke Google Sheet. Dah nampak kehadiran PLC ni. Okay, sebab tadi kehadiran PLC ni saya buat Google Form dengan akaun yang ni. Sebab tu bila kita dah dapat respons, kita share dengan kita punya akaun-akaun yang lain. Sebab kalau kita dah share dengan akaun-akaun yang lain, kita ambil lah dekat share with me. Okay, share with me. Adalah daripada akaun yang lain yang kita dah join. Okay, ni memang saya buat tadi. Kita ambil kehadiran PLC. Okay, data tu diambil dari kehadiran PLC. Worksheet yang mana diambil daripada form responses kita keluarkan tadi. Okay, ni dua-dua ni klik use first row as header, dia punya tajuk dan add. Okay, add to report. Kita nak masukkan maklumat yang dapat ni dalam satu report sahaja. Okay, inilah report yang kita keluarkan. Okay, perkara pertama biasa buat, kita labelkan nama file tu. Okay, tadi apa? Kita matchkan dengan ni. Nampak nama tu dah keluar tadi. Okay tak? Kehadiran PLC. Kehadiran PLC. Nak buat tajuk, ikutlah daripada maklumat yang kita kutip tu. Maklumat tu kita buat event. Kalau misal kata event majlis anugerah. Lepas tu adalah dia punya ni, record siapa yang hadir. Tapi kita buat dalam bentuk data studio supaya boleh diakses oleh semua orang. Sebab maklumat yang ada ni kita akan tapis. Mana nak dimasukkan sahaja. Okey, kalau misal kata ada cikgu lain yang ni, kalau ada cikgu lain dalam grup ni nanti, boleh cuba nak jawab soalan dari, cuba nak isikan Google Form tu, masukkan nama pelajar lain, dia akan masuklah 7, 8, 9, 10 berterusan selagi Google Form tu masih aktif. Sebab kita punya asas, kita punya utama daripada Google Form kan. Okey, Google Form, Google Sheet, ke Data Studio. Tiga benda ni memang kena berterusan. Tapi kalau maklumat tu daripada Excel, dia dua je lah, dia stop je lah, dia tak berterusan. Okey, ni fungsi-fungsi yang ada. Okey, fungsi yang ada kat sini, saya namakan balik sini. Tadi apa? Kehadiran PLC ya. Okey, kehadiran PLC. Okey, ini adalah paparan maklumat yang ada. Okey, fungsinya sama macam kalau kita buat words ke apa semua kan ada file. Okey, ni. Okey, kalau nak make report, new report. New report macam tadilah kita nak start balik yang baru. Okey, share. Share ni bila dah siap kita nak share dengan siapa ataupun kita nak collaborate dengan siapa. Biasanya saya akan collaborate dengan akaun sendirilah supaya kita boleh access kat mana-mana. Okey, melainkan kalau benda ni orang lain pun sama nak urus, kita collaborate. Okey. Jadi edit kat sini. Okey, fungsi-fungsi yang sama boleh explore lah nanti sebab benda ni kita explore dari sehari ke sehari, bolehlah buat. Okey. Okey, fungsi ni saya tak akan terangkan sebab kita boleh explore. Okey, dekat sini macam mana yang kita nak tahu maklumat yang ada. Data yang kita nak tunjukkan. Okey, dekat sini cuma ada nama, ada recount berapa kali. Tadi si Alia ni dia klik 2 kali lah kot. Okey, mungkin kita nak tahu tu je lah sebab data yang ada memang tu je. Sebab ada tak tadi masukkan kelas? Ada tak siapa masukkan kelas? Kelas apa? Kita tengok kelas apa yang dimasukkan tadi. Okey, kelas tak ada kan? Kalau ada masukkan kelas, itulah kelas. Kita pilih dekat dimension. Nampak dimension ni? Okey, dekat dimension ni add dimension. Kalau dekat Google Form yang kita buat tu, ada IC tak boleh lah kita nak paparkan kan sebab benda ni confidential. Okey, jangan keluarkan IC, kita klik je perkara-perkara yang diperlukan sahaja. Okey, contoh kalau misal kata nama kelab persatuan apa, dia tahulah kelab persatuan dia apa. Tingkatan berapa, boleh tengoklah. Dan okey, ni maklumat-maklumat yang ada. Okey, sebab tadi kita buat Google Form tu simple je kan. Jadi maklumat ni je lah yang ada. Kalau misal kata banyak maklumat, tapisan maklumatnya dekat sini. Okey. Okey, lepas tu
cara untuk nak mendapatkan maklumat bila orang akses data studio, link yang kita bagi ni. Okey, kita boleh tambahkan drop down list, fixed size. Perkara yang dekat sini adalah, nampak yang titik 3 ni, ini adalah filter dia. Okey, filter kalau macam drop down list ni kita nak masukkan okey, nama. Okey, nama, nanti kita tengok dekat view ni. Kita tengok kat view, bila dah ada filter ni, jadi nak cari nama siapa, nama tu akan keluar. Kita nak cari nama siapa. Macam filter kalau kita buat dekat Google Excel kan ada filter nak cari, parents ni nak cari anak dia siapa. Okey, dia tengok dekat sini je lah berapa kali datang. Sebab ini baru hari ni masuk. Kalau esok masuk sampai bulan 3 punya data masuk kan tarik. Jadi nak tengok macam ni je lah. Okey. Okey, seterusnya kita balik ke edit tadi. Nak masukkan tarikh. Dekat sini tadi filter. Okey, filter kita nak masukkan maklumat apa? Okey, filter date range. Nak tengok anak dia datang berapa bulan ni. Okey, nak datang aktiviti KOKO ke, nak datang kelas PDPR ke ataupun apa-apalah. Sebab maklumat ni kita yang boleh pilih apa yang boleh dipaparkan dan apa yang nak disusun dekat sini. Okey, ni function filter. Okey, ada soalan tak? Dah sampai sini tak semua? Siapa yang hands on tu dah sampai sini tak? Buat bawah sikit sebab atas nanti kita nak buat header. Buat ni sikit. Okey. Okey, ni data. Dari segi nak kontrol data dan kemudahan yang kita nak sediakan kat sini, filter-filter yang ada. Lepas tu nak tambahkan chart. Okey, nak tambahkan chart. Pilihlah chart mana nak masuk, carta-carta yang kita nak paparkan dan carta tu akan keluar dekat bawah. Disebabkan dekat sini semua nama perempuan kan, jadi tak ada perbezaan lah nanti. Kan, dan maklumat dekat situ pun setakat ni option null, ni kelas apa, kelas. Jadi dari carta itulah yang akan membezakan maklumat-maklumat dalam dalam carta dengan secara ringkas, secara kasarnya. Okey. Itu data. Lepas tu kita boleh dekor lah kita punya ni data studio ni. Maklumat report ni nak warna apa, nak ni semua dekat sini lah, main-main colour. Sampai sini, okey nampak ni. Okey, dekat data ni ada table header, tulisan yang ada, masuk sini. Okey, tulisan-tulisan yang ada. Kita buatlah tajuk. Tajuk macam semalam saya dah cerita, kita boleh gunakan apa? Cool text kan, kalau nak bagi menarik. Save dalam bentuk, dalam JPEG, buatlah tulisan. Okey, nak masukkan rencana sekolah. Masukkan rencana sekolah. Image ni. Okey, fungsi image. Okey, tajuk dia tadi apa? Kehadiran PLC. Kehadiran PLC. Group berapa? Itu bergantung kepada data maklumat yang kita kutip. Okey. Okay, kalau ni pakai fungsi font yang sedia ada dekat sini je. Kalau misal kata nak bagi lagi menarik, boleh ambil daripada luar dan masukkan sebagai semua dimasukkan sebagai JPEG. Okey, kalau gambar nak masuk GIF tu kan, GIF tu, kalau GIF tu pun boleh. Okey, ni limited tulisan yang ada dekat sini saja. Kalau nak tulisan lain, bolehlah customize untuk
kelas kita ataupun bergantung kalau misal kata buat event, kalau ada event sekolah kan, event sekolah biasa kan dah ada banner, minta je soft copy event sekolah tu, masukkan saja dekat sini. Okay, ni table colours. Kita nak colourkan macam mana. Okay, ada pelbagai pilihan warna. Okay. Main colour je kat sini. Okay, contoh. Jadi murid nak tengok pun tak adalah keliru kan. Belang-belang selang ni tahu. Data tu nak tengok yang mana. Okay. Okay, kalau ni tak nampak, masukkan warna. Okay, kalau misal kata untuk penggunaan bilik pun boleh. Jadi cikgu nak tengok ni je lah, tengok tarikh bila clash tak dengan penggunaan bilik khas. Okay, banyak main warna kat sini kalau kita nak cantikkan report ni. Okay, dah Okay, sekarang kita tengok pula view. Macam ni lah hasil yang dapat. Okay, saya buat simple je lah ni. Kalau nak masukkan gambar, nak masukkan logo. Then, okay, cikgu nak tengok, saya akan share dekat dalam chat box. Okay, saya share maklumat ni dalam chat box. Okay, cuba buka. Boleh buka tak? Kalau tak buka, kita nak tengok. Mungkin dia tak di-share kepada semua. Okay, share, invite people. Cara nak share, invite people, schedule email delivery, lepas tu ni download report. Report ni boleh download untuk masukkan dalam, kalau nak masukkan dalam laporan ke, nak masukkan dalam file ke. Dana cannot access. Cannot access. Okay, kalau cannot access, saya akan open. Okay, invite people, embed, schedule. Jadi saya akan ambil semua ni public can view, manage access. Okay, boleh tengok je. Okay, only specific people tak, kita tengok anyone on the internet can find and view. Anyone on the internet can find and edit. Kita nak macam mana? Okay, biasanya kalau tu untuk nak bagi kepada parents ataupun kepada orang lain yang nak tengok, setakat view je lah. Anyone with the link can view. Okay, link ataupun internet ni berbeza. Kalau misal kata link ni, yang dapat link macam saya masukkan dalam chat box, cuba tengok dekat chat box. Boleh keluar tak? Boleh buka tak? Link yang sama. Dah boleh dah Kak Zana? Boleh? Okay, boleh. Tu Ratna dah masuk. Nampak Ratna dah masuk, Datin dah masuk. Dah boleh. Okay ni semua dah masuk. Kan. Cara macam mana nak tengok maklumat tu, cuba scroll. Nampak tak? Boleh scroll atas bawah. Ni baru 8. Kalau untuk sampai hujung tahun mungkin akan sampai berpuluh-puluh. Kalau untuk maklumat data KOKO, mungkin daripada semua senarai murid ada 1,800 punya tu dia punya unit masing-masing. Ataupun kalau untuk unit counselling, berapa ramai murid yang menghadiri sesi counselling. Kita scroll je lah. Nak cari nama ataupun berdasarkan tarikh ataupun boleh tambah tadi dekat sini. Nampak dekat filter tu. Okay. Okay. QR code boleh buat tak? Belum. Kalau misal kata dari sini, okay, dari sini dia panjang kan? Kita shorten kan je? Shorten kan buat dalam bentuk QR code. Ya, jadi ingatlah kehadiran PLC. Jadi ingatlah ni, terus je klik kat situ. Ataupun kalau link tu memang kita dah share, dah forward, dah confirm tahu, kadang-kadang susah nak identify ni kan. Okay, just copy sini. Copy sama ada gunakan bit.ly ataupun gg.gg. Biasakan guna. Saya tunjuk je dulu. Okay, gg.gg. Dan pergi dekat sini, kita shortenkan supaya kita senang nak ingat. Kadang bila link-link ni banyak sangat tak tahu link yang mana. Ya, jadi berdasarkan maklumat tu je. PLC, SNKBTK.
Okay, so cuba buka yang ni. Okay. Okay, kalau misal kata ada cikgu yang dah cuba buat, bolehlah cuba share link dekat sini. Kita tengok sama-sama. Kalau ada buat hands on tadi kan. Sharekan link tadi, sharekan link yang penuh ataupun nak sharekan link yang dah kita shorten link tu. Boleh kan? Yes, boleh. Okay. Tu je lah yang basic. Okay, cara basic. Kalau cara yang complicated tu dia akan melibatkan array formula. Dia akan melibatkan banyak formula-formula dan yang tu untuk kita buat kehadiran yang setiap hari nak perlu tanda. Yang tu agak critical dan complicated sikit. Setakat ni saya tunjukkan yang basic ni lah sebab kalau pening-pening pagi-pagi susah pula kan. Okay, ada apa-apa nak tanya? Record lah. Zana, macam mana you buat yang shorten link tu balik semula, boleh tak? Okay, shorten link tadi, akak copy yang link kat sini, dekat atas ni kan. Biasa kalau kita ada apa-apa maklumat yang kita gunakan secara online, akan keluar dekat atas ni sebagai dia punya link, okay. Link address. Copy saja. Akak copy, lepas tu pergi dekat gg.gg. Akak type dekat ni, akak type balik gg.gg, type tab baru dan pastekan dekat situ. Okay. Ni, kita ambil gg.gg, benda yang sama lah. Ni saya potong nanti. Okay, tadi dah copy kan? Okay, Kak Amy pastekan dekat sini. Paste, customize. Tadi saya dah buat, apa tadi nama tadi? Cuba tengok. Memang dia tak akan keluar sebab dah ada. PLC SMK BTK. Huruf besar dia boleh. Kalau yang sama tak boleh. PLC SMK BTK. Shorten. Link dah ambil. Tadi baru saya ambil. Okay. So saya tukar lagi satu. Jadi PLC SMK BTK. Okay. Tak boleh juga. Ada nak ambil ke? Kadang-kadang huruf besar ni dengan kecil dia tak efek. Ni dia efek lah. Okay, kita ambil lah nama lain. Akak masukkan Kak Emilia. Kak Emilia. Okay. Cuba ni Kak Emilia. Dia keluar juga benda yang sama. Dia akan masuk juga. Okay, jadi link ni lah yang kita boleh share dengan parents. Kalau kita dah buat, dah proses data tu, boleh share dengan parents, boleh share dengan sesiapa saja yang yang memerlukan untuk dia check dari semasa ke semasa tengok. Kalau macam parents ni nak tengok anak dia datang kelas ke tidak. Dia just klik kat situ lah, scroll tengok tarikh bila. Berdasarkan dengan filter-filter yang ada dekat sini. Okay, ada soalan tak? Zana, sorry. Ya, tak apa. QR code macam mana pula? Kalau QR Okay, code. QR code kan. Tadi yang kita dah buat dekat sini, dekat gg.gg ni juga, saya tunjukkan cara gg.gg. Dia ada banyak cara. Satu lagi bit.ly, saya tunjuk satu-satu dulu. Dekat sini kan tadi dah buat ni kan. Akan ada memang dah dekat bawah ni. QR code. Nampak QR code? Lagi satu cara, dekat PowerPoint pun boleh. Dekat PowerPoint, siapa-siapa yang ada PowerPoint Microsoft 365. Sebab 365 tu sebenarnya macam-macam benda ada. Ni salah satu alternatif lah. gg.gg boleh dapat QR code. Kak Amy dah dapat QR code ni? Okey, jadi copy lah image, copy dekat mana-mana, copy dalam laptop ataupun copy dekat Telegram ataupun copy dekat, saya rasa dekat Meet ni boleh tak? Sebab picture picture tak masuk. Copy dekat Telegram. Banyak pula Telegram. Okay.
Okey Kak Amy. Kalau dekat gg.gg ni dia akan keluar automatik semua. Dia akan keluar short form, short link yang kita buat dengan QR code. Jadi bila dah keluar tu alang-alang dah ada terus, ambil je link dengan QR code. Lepas tu save dekat Telegram ke ataupun dalam laptop. Okey, dia akan keluar yang sama. Tadi. Okey, kalau ada siapa-siapa nak share yang dah dibuat, bolehlah masukkan link dalam chat box Meet. Kita tengok sama-sama. Yang basic je lah. Okay, nampak short form yang Kak Amy tadi, saya dah masukkan, tengok sama je keluar. Okay, walaupun kita ubah-ubah, tapi yang pentingnya jangan benda yang sama dengan yang sebelum tu. Okay, keadaan PLC. Jadi kalau nak tengok, parents nak tengok, dia akan scroll je lah. Okay, macam ni data baru 8. Kalau data dah banyak tu, jadi dia akan scroll ataupun kalau tak nak scroll, tengok dekat filter yang ada ni. Check saja nama anak dia. Okey, saya nak share yang dah sedia ada ni pun boleh untuk cikgu-cikgu edit. Kalau nak cuba edit sama-sama dekat sini, okey bolehlah tinggalkan email dekat chat box. Dekat chatbot Mix ni. Dekat chatbot Mix. Okey, ni dah ada. Okey, Ratna punya. Kita tengok Ratna punya. Okey, Ratna dah ada satu report. Okey, akak tak boleh akses sebab kalau tak boleh akses ni, cuba Ratna tengok mungkin. Okey, Ratna open kepada MOE semua ya? Sekejap saya nak cari kat mana saya nak share tadi. Sebab dia kalau tu tengok dekat link tu, dekat senarai tu kita share cara macam mana. Okey, akak MOE tak boleh buka. Sebab biasa standardnya MOE je. On the internet, anyone with the link can view. Okay, cuba saya dah ubah. Anyone with the link can view. Okey. Okey, ni Ratna dah buat, dah berjaya buat. Nampak kan? Kita dah ada. Okey? Ni ambil maklumat dari Excel ataupun dari sheet? Dari sheet. Okey, dari sheet. Sheet dapat maklumat dari form ke? Dari Google Form. Okey, kalau dari Google Form dia akan bertambah-tambah lah. Kalau ada budak baru masuk dia bertambah automatik. Kalau dari Excel dia memang stop dekat situ je. Kalau dari form dia akan bertambah selagi form tu kita gunakan. Okey, Ratna dah berjaya. So kita bolehlah scroll nak cari nama siapa. Okey. Okey, dekat fungsi filter ni macam-macam boleh filter. Nak ambil tarikh. Tarikh tak ada tarikh kan? Okey, nak ambil nama murid. Okey, Abzarul sahaja. Ni je. Sebab kadang-kadang ada 2-3 budak nama sama. Binti je lain kan? Ni dah ada. Okey, tahniah Ratna. Kalau nak just kita nak cari unit tu saja yang tertentu saja, macam contoh kita nak cari murid pemasak saja. Semua macam tadi je. Okey, dekat filter tadi lah kita ambil. Filter. Dekat filter tu kita ambil tukarkan nama pengakap saja. Cuba Ratna ambil filter. Sebab Ratna punya bahan banyak ni, dia ada badan, ada ni.
Sebab yang tadi saya buat contoh nama dan kelas je kan. Jadi kalau ada banyak-banyak maklumat tu kita pilih mana yang nak dipaparkan. Bila dah paparkan dekat paparan utama ni, dekat filter ni pula. Filter, kita tengok filter Okay, dekat filter ni. Okay, dekat filter ni contoh kita nak ambil drop down list. Okay, kelas. Kalau tadi ambil lah, dia akan automatik keluar yang dekat sini. Nampak ada nama, ada nama, ada kelas, record. Jadi kalau kita nak unit, ambil unit ni, dia akan automatik untuk kita keluar unit apa yang kita nak sorting. Okay, boleh? Yes, dah ada yang dah boleh buat. Okay, dari sinilah bila dah ada link tu, kalau misal kata nak buat site, kita dah ada site, masukkan site, semua maklumat kat situ. Jadi tak perlulah nak post setiap hari ke. Buka site je. Site ni macam website, macam blog jugalah tapi bawah Google. Kalau saya tengok, kalau site ni cuma semalam saya cakap murid tak ada kan? Okey, murid ada untuk buat site. Tapi kalau akaun biasa bukan MOE tak ada boleh buat site. Tak boleh buat site. Itu yang kelebihannya. Rugilah kalau dia orang tak gunakan akaun MOE ni sebab ada benda yang boleh akses dan ada benda yang tak boleh akses. Kalau Gmail biasa tak boleh. Kalau masuk MOE, murid dan guru boleh buka site dan boleh buat site sendiri. Nanti kita buat site pula Ada soalan tak? Okey, Kak Nazrah dah ada. Kita tengok Kak Nazrah punya. Ye. Boring cakap seorang-seorang. Okey, Kak Nazrah punya tak boleh buka. Cuba Kak Nazrah tengok cara share tu. Share kepada semua. Sebab MOE je lah yang kita ada semua kan. Kalau Kak Nazrah pilih untuk MOE saja, saya tak boleh buka. Main, tengok tadi macam mana. Macam Ratna tadi, Ratna klik apa sebelum tu? Sebelum tu saya tak adjust pun dia punya share tu lagi. Okey, kena share dekat tu. Kena tengok pilihan adjustment tu. Okey, Kak Nazrah dah buat. Okey, bolehlah untuk Kak Nazrah dengan Ratna nanti saya bagi sijil. Sijil. Okey, Kak Nazrah punya dah ada count record. Okey, Kak Nazrah dapat maklumat dari mana? Google Form kan? Ni banyak. Tapi okey, tapi data macam ni lah cuba buat. Boleh deco lagi. Okey, asas ni dah ada ni. Sistem. Okey. Okey Kak Nazrah. Congratulations. Kak Nazrah dah buat report dari Data Studio. Okay, inilah cara kita nak present data. Nanti nak tengok data macam mana, share je link. Orang pun tengoklah, scroll lah. Tak payahlah nak tengok satu-satu. Dan bila tu maklumat tu dapat daripada graph. Okay, graph tu kita masukkan graph. Masukkan pelbagai. Okay, kalau Kak Nazrah share ni, siapa-siapa pun boleh lah adjustkan. Kalau kita nak collaborate dengan orang lain. Ataupun kalau kita tak nak collaborate dengan orang lain, kita untuk kita sendiri nak check kat mana-mana, sharekan dengan semua email yang kita ada untuk senang. Email yang kita ada, kita sharekan terus. Okay. Rasanya setakat ni je lah, dah pukul 10 kan? Okay, ada apa-apa soalan? Okay, tak ada soalan Tak ada. Okay, tak ada. Terima kasih sama-sama Datin. Okay, ada tak ada?
Okey, setakat tu saja untuk hari ni. Okey, terima kasih Kak join. Okey, setakat ni saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi nanti. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum.